Baiklah, Assalamualaikum, salam sejahtera. Suku akhir sudah tentu debar ya. Yang mana terpilih, alhamdulillah. Yang tidak terpilih, anda juga tetap berjaya sampai ke tahap ini. Cuma ada banyak lagi pertandingan-pertandingan dan juga kita juga mengharapkan di meja juri agar anda mewarisi juga kami yang akan ke underground nanti ya. Yelah, mana tahu ajal kan. Jadi Pak Tan, nama saya Pak Tan, boleh panggil Pak Tan. Mungkin nak berikan sedikit buah fikiran ya, yang mana yang baik itu jadikanlah pedoman, yang mana buruk jadikan sepadan. Tentang kalau tengok persoalan atau tema tu banyak berkisar kepada benda yang sama. Contohnya ya, kalau kita tengok tadi tentang filem klasik, semua berkisar tentang cerita Priamli. Kalau ada seorang yang dah berkisar, contohnya pantun tu dah dengar pantun pertama, pantun kedua, tiga, empat dan seterusnya, cuba minta maaf adjust pantun yang ada. Jangan ambil lagi-lagi Priamli. Banyak lagi sebenarnya kalau kita buka skop kepada filem klasik ni. Bukan saja filem klasik yang disentuh, tapi sebenarnya boleh cerita tentang Priamli, Raja Majmun, macam-macam lah. Tapi kalau boleh fikirkan macam mana nak ceritakan tentang generasi sekarang, relevan dia filem lama, kenapa tak diterima? Kerana generasi sekarang tak terima. Mungkin persoalan ni yang kita nak mainkan, bukannya kita nak mempertikaikan cerita tu, mengulas cerita tu. Cerita-cerita tu memang ada, tapi semua sama. Jadi bila audien untuk final nanti, wah tengok terus final dia akan rasa macam lah, ini cerita baik, letak tema Piramli je macam tu. Luaskan skop tu dan gambarkan. Dulu masa Pak Atan bertanding pantun, kita akan dapat predict, ramalkan pasukan ni akan tanya apa, mesti Piramli. Jadi kita dah tahu dah apa pantun yang kita tak perlu buat macam tu. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, mungkin perkataan-perkataan yang sama tu betul. Kalau dalam isi pun banyak sangat pengulangan ibrah banyak sangat pengulangan perkataan-perkataan yang kita rasa sedap. Memang Pak Atam suka ibrah, tapi jangan ulang 3 kali dalam satu pertandingan. Itu merosotkan kita punya perspektif kosakata. Kita anggap kenapa asyik ibrah je. Tak masalah kalau cakap pengajaran ke mungkin, ataupun ubah sikit lah macam tu. Jadi Pak Tan nak sentuh pantun yang mungkin diangkat bawa pulang hari ni. Pak Tan pun datang jauh-jauh ni nak juga tidur malam dia dengan pantun ni. Dan akhirnya dapat satu pantun yang boleh yang boleh diangkat sebagai teladan lah. Pak Tan suka pantun ni suka peribadi tentang dia punya punya pembayang dia. Kalau Flora ni Langit Guruh tadi tu, alam mistik, Langit Guruh itu Pak Atan bila dengar pembayang, kita tengok wah langit, lepas ada guruh. Sudah tentulah pengisian dia, isi dia mesti berkisahkan tentang sesuatu yang macam Langit Guruh. Macam mana tu Flora? Awan istana Langit Guruh. Boleh tak? Mana satu? Guruh bergema lah apa tu kan? Yang itu ke? Yalah Ada kan. bawah dia tu. Betul. Guruh bergema. Kita nampak kan kalau guruh apa selalu? Benda yang tak elok, benda mendung, kilat menyabung. Dan bawah ni memang betul lah benih pertama di anak kerak. Bila sebut di anak kerak ni, orang-orang lama mungkin tahu di anak kerak tu apa. Anak yang dibunuh dan sebagainya. Jadi itu kita nampak, dia ni ada buat kajian rupanya. Inilah yang kita katakan falsafah dalam pantun Pak Tan suka pantun, dia angkat markah yang agak tinggi. Dan ada juga pantun yang dikatakan bagus juga untuk kita bawa pulang hari ini, iaitu pusing apa? Tak ada pusing sekarang. Rasanya itu je kot. Tak ada satu lagi. Pantun ni tentang gigi patah petanda ajal pantun ini bagus dia punya. Tapi bila sebut mitos Melayu, kita pergi tengok definisi mitos Melayu, dia adalah cerita-cerita lama. Pak Tan beranggapan dia mungkin cerita dalam dongeng, cerita orang, cerita tentang mimpi dan tafsiran dan sebagainya. Itu bagus. Tapi kadang-kadang bila orang tak faham, itu bukan mitos Melayu, itu bukan cerita Melayu. Cerita-cerita lama Bila sebut mitos adalah cerita lama yang diceritakan oleh nenek moyang kita, yang
bawa pengajaran dia ya. Bila Gigi Patan ni seolah-olah tafsir mimpi sahaja. Jadi pantun ni sedap tapi tergelincir sedikit dari segi tema ya. Dan kalau boleh sebutlah tentang perubatan Islam ni, tak semestinya cerita tentang saka, cerita tentang dirasuk, benda-benda yang perkara-perkara yang tak berapa nak. Yelah, kita nampak orang bila tengok perubatan Islam, kenapa rasuk, saka, toyol, hantu sebenarnya. Cuba murnikan dia. Adakah perubatan Islam ni pilihan terakhir? Orang ambil doktor dulu, tak ambil dah ujung-ujung dah nazak-nazak baru nak ambil Darul Shifa dan sebagainya. Pilihan terakhir ke perubatan Islam? Padahal perubatan Islam ni yang pertama, first choice untuk ni. Cuba gambarkan macam mana persoalan itu diangkat. Jadi bila hakim sebagai seorang pemantun juga, Pak Tan, fikir skop mereka tak berbincang ke, tak ada buat peta minda ke mereka ni buat peta minda macam ni dan sebagainya. Mungkin banyak, mungkin perubatan Islam ni akan datang tak takut ke kalau orang bukan Melayu, bukan Islam yang menguasai perubatan Islam pula. Mungkin boleh timbulkan isu tu. Kan dah ramai sekarang, tahfiz pun ada juga di kalangan bukan Islam ya. Jadi itu yang kita nak, isu itu yang ada falsafahnya. Jadi tak nak bercerita panjang, walaupun dah panjang ya. Oh, Borang Markah, ya Allah. Nah. Kita rumah sini kita cerita ni ya. Sekejap, bagi dikira dulu. Aku dah kira lah. Tak, bagi double check ya. Jadi itu je rasanya. Cukup ke? Kena lagi? Kalau boleh Patan Lagi. Lagi? dari segi pantun beli yang boleh diangkat. Bagi yang tak bagus. Okey. Oh, bagi tak bagus. Nak yang tak bagus, yang bagus. Pantun beli yang diangkat lah. Ya, bantun beli yang diangkat ya. Kalau Pak Tan tengok daripada pusingan petang tadi, jawapan-jawapan daripada soalan semua ada ialah pada, saktinya pada, harmoni pada, diangkat pada. Banyak pada-pada. Cuba tengok jawapan anda, semua pada-pada. Seolah-olah ada template itu jawapan ya. Tapi kalau soalan yang ialah anda semua akan bertanya tentang elemen apa. Semua ada apa. Cuba tengok perkataan-perkataan ni. Tak ada bagaimana, ke mengapa, ke siapa, ke ada juga kan bagaimana kan. Kita nampak ada variasi. Jadi kalau ikutkan soalan dan jawapan, ada satu soalan ni dah tersentuh ni. Pak Tan minta maaf banyak ya. Contoh ya pantun yang mungkin kita panggil ialah anak-anak panggil selalu pemantun-pantun, Pak Tan selalu dengar kat luar perkataan-perkataan dia kata pantun ni agak coy. Macam itulah, coy. Perkataan coy ya. Contoh macam ni ya, contohnya macam ni. Nak cakap pun rasa macam tak ni, tapi cubalah ya. Tentang pasal yang tadi tu Flora, tentang ni benih pertama di anak tu ya. Kita nak cerita jawapan dia ya. Pantun yang bagus, jawapan dia mungkin dia tak tahu dia anak kerak tu. Dia cakap di adab walimah bahagia membina mahliga cinta. Dah dia tak tahu, pelarian je. Jadi kita nampak itu adalah pelarian. Dan ada juga yang bukan pelarian tapi dia menyokong kepada benda-benda yang tak elok ya. Contohnya adalah yang cetak rompak tu, betul. Cetak rompak tu dia kata diminta izin. Tak boleh dik. Sebenarnya kalau dah cetak rompak, dah copyright tu, benda tu tak berkat dah. Jangan kita rasa okey dah kenyang minta izin ni copyright. Dah boleh macam tu. Jadi fikir betul-betul. Walaupun dah ada template macam tu, Pak Tan rasa itu menyebabkan berapa rasa coy dalam. Tapi orang dengar, wow, kau main lagi. Minta izin. Kan? Minta izin benda yang dah copyright. Tak boleh macam itu. Jadi kalau tadi nak tanya tentang soalan, bandingkan soalan. Okey, pemantun pertama apa, dua apa, tiga apa. Bagi orang dengar, okey kita ada variasi soalan. Soalan-soalan variasi. Dia ni tanya bagaimana ni. Dia ni tanya bagaimana ni. Dia ni dah tanya tentang, kalau ada orang dah tanya tentang saka tadi, dia ni pun tanya saka. Tak boleh macam tu. Ya, dalam satu pertandingan ni kena sentiasa berubah. Kena ada satu momentum cepat bertindak untuk mengubah soalan. Walaupun soalan tu sedap. Ya? Kalau dah pasukan ni tanya, ni jangan mengulang soalan yang sama. Dah. Okey Oi, jangan tengok. Kejap. Okey. Tengok Pak Flora. Boleh?
Okey. Okey, Ni ya. Ui, agak tipis ya. sangat tipis. Sangat tipis ya. Baiklah, untuk separuh akhir Pak Tan harap anda buat yang terbaik lah ya. Mana yang apa nama tu, yang berjaya. Semoga komen kami ni dapat membuka sikit minda dan mencetus semangat untuk terus beraksi dalam lapangan pantun ini. Terima kasih.